Sebenarnya kita dalam hidup kita ni, apa tujuan kita, selalu kita tahu tujuan hidup kita, tapi kita selalu lupa. Disebabkan oleh dalam kita mengejar atau memenuhi keinginan, keperluan hidup kita dan anak-anak, kita terlupa maksud hidup kita yang sebenarnya. Sebenarnya maksud hidup setiap orang Islam, dan kita berkeluarga, beristeri, atau kita bersuami, kita ada anak, maksud hidup kita ialah bagaimana. Kita pernah tak, kita selalu tanya, bagaimana keluarga saya ini? Kita selalu fikir, Alhamdulillah, kita jumpa orang-orang, Alhamdulillah, Allah beri dia, mudahkan hidup dia, dia dah berjaya dah, anak-anak pun dah besar. Dia pun kata, Alhamdulillah, saya dah berjaya dah, anak-anak pun semua dah besar-besar dah. Kalian anak dah besar lah, semua dah berjaya, dah besar-besar. Kerja pun semua baik-baik, isteri, suami mereka baik-baik. Saya selalu kat mana, orang selalu bercerita begitu. Keluarga pun Alhamdulillah baik. Tapi satu soalan yang kita jarang tanya diri kita, bagaimana tahap agama dalam kehidupan isteri atau suami, anak kita, dalam keluarga kita? Bagaimana tahap Islam atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita? Tuan-tuan sekalian, sebenarnya keluarga orang Islam ini, dia kata satu orang, maaf kalau dia berkahwin atau dia bercinta atau kita berkeluarga dengan niat-niat yang lain. Mungkin niat untuk, walaupun tak niat, kita taklah niat saya saja kahwin nak rumah besar, tak ada niat macam tu. Saya saja kahwin sebab nak isteri saya yang cantik, lawa ni, tak. Dia tak niat, tapi dia datang dalam hati, itulah niat. So ada tak kita dalam kita berkeluarga, kita hidup ni, kita selalu tanya soalan-soalan lain, tapi kita ada tak satu orang kalau berkahwin untuk perkara lain, sesungguhnya ini satu kesilapan dan kerugian yang besar. Atau dia berkeluarga kan niat-niat yang lain, sesungguhnya dia tak akan mencapai kebahagiaan, ketenangan, kejayaan yang sebenarnya. Sebab tu di luar negara sekalipun, walaupun mereka dapat setengah aspek, mungkin dari segi satu part baik sebagai lemah lembut, tapi mereka tetap tak capai bahagia yang sebenarnya. Sebab apa? Keluarga yang paling bahagia ialah keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga yang paling bahagia, keluarga yang telah mencapai kehendak Allah dengan sebenar, ialah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada nabi-nabi dulu sampai kiamat, tak ada mana-mana keluarga yang dapat menyamai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga yang terbaik sekali dalam dunia, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tengok, orang yang paling derita dalam dunia pada Adam sampai kiamat juga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang paling derita dalam dunia ialah keluarga Nabi. Dari segi zahir, tak ada orang, kalau tuan-puan kita baca Hayatul Sahabat, atau kita baca sirah-sirah, apa-apa kisah-kisah Nabi-Nabi kita dengar dan kita hayati, kita dapat buat satu kesimpulan. Tambah pula dengan hadis Nabi, dia kata apa dalam antara Nabi, tak ada Nabi yang lebih disusahkan daripada aku. Maksudnya ialah orang yang paling derita, paling susah, orang ditekan, diseksa, dianiaya, direndahkan, dijatuh, digila, dituduh gila, dituduh perkataan paling buruk, makian yang paling teruk dalam dunia. Kalau Adam sampai kiamat, tak ada orang lebih teruk pada Nabi, yang ditangguh oleh Nabi SAW, yang ditangguh oleh Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, ditangguh oleh Fatimah Zahra radhiyallahu anha, Zainab anak Nabi radhiyallahu anha, oleh Ummu Kalsum radhiyallahu anha, Ruqayyah radhiyallahu anha, sahabat anak-anak Nabi Ibrahim. Jadi semua, walaupun daripada kecil, ujian untuk Nabi begitu besar, tapi dia orang paling bahagia. Untuk tuan-puan sekalian, sebenarnya kehidupan kita ini, kalau tanpa agama, sebenarnya bahagia yang kita capai itu dia nampak macam ada, tapi fata morgana. Macam ada, kita pergi-pergi, sebenarnya kita belum bahagia sebenarnya. Untuk itu, Islam ni sangat mahal untuk kita bawa dalam hidup kita. Islam juga mengajar kita berkasih sayang. Bila kita buat kerana Allah ni, dia kata kekuatan dia lain, luar biasa, dan kenikmatan dia luar biasa. Contoh saya nak cerita sedikit sebelum kepada fikir yang lain. Nabi SAW, contoh Nabi dia sangat rapat dengan Aisyah. Dalam satu Bukhari beritahu, Nabi SAW dengan Aisyah ni, kata Aisyah, dia akan bantu aku dalam rumah sama-sama buat kerja rumah. Bila azan, Nabi SAW seolah-olah tak kenal aku lagi. Dua pengajaran kita belajar. Satu, Nabi begitu rapat dengan Aisyah, tolong kerja-kerja rumah. Tapi bila azan, kata Aisyah, Nabi macam tak kenal aku dah. Ketaatan dia kepada Allah. Jadi kita dengar kisah Nabi dengan Aisyah, sebenarnya isteri lain pun rapat, tapi isteri lain dah berumur, dia malu nak cerita hal-hal macam ni. So Nabi Aisyah yang cerita. Contoh kita biasa dengar Nabi Aisyah dengan duk termenung dalam riwayat sahih beritahu, Nabi ambil dia dukung kat belakang. Kata Aisyah, Nabi kenakan pipi dia dengan pipi aku. So cuti sekolah ni, tuan-puan tak sibuk sangat ni, mungkin cuti bolehlah ambil isteri tu kenakan pipi. Kata Aisyah, Nabi dukung kat belakang. So ambil dukung kat belakang, lepas tu kenakan pipi.
Tapi kalau larat angkat lagi lah, kata Ustaz. Kalau tak larat, kena tengok mana yang besar lah, ataupun letak dalam troli ke Ustaz kata, kenakan pipi, ataupun mungkin letak atas katil ke. Sebab Nabi buat, kita buat dapat pahala. Kemudian Nabi juga pernah sekali, Nabi dengan Aisyah, kita dengar dia main kerja-kerja. Walaupun Nabi sangat sibuk kerja dakwah dia, dicuri sedikit masa, bukan setiap hari tuan-puan, ini sekali lah. Tapi Nabi nak tunjuk pentingnya lemah lembut dan kasih sayang ni. So Nabi main kerja-kerja dengan Aisyah. Satu waktu yang lain kata Aisyah, aku dah gemuk sikit. Nabi lumba dengan aku, Nabi kalahkan aku. Kata Nabi, dulu kau kalahkan aku, sekarang aku kalahkan kamu. Pernah juga Nabi SAW, ni untuk mak ayah lah kan. Kalau saya Bukhari, Nabi dengan Aisyah dia mandi sekali. So boleh mandi sekali lah. Sekali lah, jangan banyak kali, sekali je. So dia mandi sekali. So kita buat kasih sayang begini. Contoh pernah juga Nabi dia main dengan Aisyah radhiyallahu anha. Banyak perkara dengan isteri lain, dia buka kad, dia angkat kad, apa letak atas riba dia naikkan. Pernah juga Nabi baca Quran sambil baring atas riba Aisyah radhiyallahu anha, dan yang sewaktu dengannya. So tuan-puan sekalian, pentingnya kasih sayang ini. Tapi bersama-sama itu juga kita kena buat macam mana Nabi selalu, kita kena buat macam mana, kena bawa Islam dalam kehidupan rumah tangga kita. Saya teringat satu kisah. Satu ulama, nama dia pentingnya bawa sunnah dalam kehidupan kita, Syekh Ilyas rahmatullah alaih, satu ulama besar tahun awal 19 awal tu. Satu ulama, satu alim, siapa yang kenal dengan dia. So awal-awal dulu macam mana dia mula, bila dia sibuk dengan kerja-kerja dakwah ni, satu hari bila dia tengah sakit tenat. Dia sakit tenat, dia dah tak boleh bercakap berapa bulan, dia dah tak boleh, suara dah tak boleh keluar dah. Satu orang datang dan kata, semua mufti-mufti dekat Pakistan, kat India tu semua datang ziarah dia. Dia orang Arab asalnya, keturunan Arab, datang ziarah dia. Bila ziarah dia, semua ramai-ramai ziarah dia. Bila ziarah, dan semua mufti-mufti bagi fatwa pada dia atas nasihat doktor. Mufti-mufti datang kata, sesungguhnya haram untuk kamu ni beri dakwah. Sebab dia tak boleh cakap, tapi dia degil semangat dakwah dia. Orang datang, dia panggil dia punya ulama mufti yang hikmat pada dia. Dia lekatkan telinga kat mulut dia, disampaikan kata-kata dakwah dia, sehingga dia pun beritahu pada orang lain. Setiap kali semangat dia kepada agama, untuk hidupkan agama begitu kuat. Bila mufti kata haram untuk kamu cakap, kalau kamu cakap kamu boleh meninggal sakit. Maka kata Syekh Ilyas rahmatullah alaih, dia kata apa, di mana aku nak letak ayat, lebih kurang maksudnya ialah Al-Quran. Lebih kurang maksudnya, wahai orang mukmin, janganlah kamu terlalu gairah, sibuk menjaga diri kamu, keluarga kamu, sehingga jangan kamu terlalu gairah menjaga diri kamu, keluarga kamu, apa saja kepunyaan kamu, tempat kamu, kedudukan kamu, rumah kamu, tanah air kamu, lebih daripada menjaga diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila disebut ayat ni, dia kata, sesungguhnya adakah lebih penting daripada agama Muhammad yang tinggal ini? Adakah lebih penting daripada Islam dan sunnah Nabi ni? Syekh Ilyas macam tu sekali. Macam mana lahirnya dia ni? Semua keluarga dia ulama. Saya nak cerita tok nenek dia satu masa, anak-anak dia semua kahwin dengan orang macam-macam, elit-elit ni semua cari orang kaya, orang kampung-kampung, cari orang kaya, orang hebat, orang banyak duit. Tapi tiba-tiba nenek dia duduk dan hari dia berdoa, wahai Allah, risau keadaan manusia ni. Dia jumpa dengan makcik-makcik berbual tepi rumah je. Dia kahwin dengan, dia jumpa satu orang, maka dia kahwinkan anak dia dengan tu. Cucu dia tadi dapatlah Syekh Ilyas rahmatullah alaih. Saya nak cerita ialah bagaimana orang dulu dia kehidupan keluarga ni, perkahwinan dan apa sahaja untuk bawa manusia kepada Allah. Sebab tu di akhirat nanti, di akhirat nanti satu orang, dibitulah hadis, satu orang bapa akan jumpa dengan anak dia. Dia kata, wahai anakku, ingat tak kat bapak ni? Apa kamu nak, semua bapak bagi. Apa kamu nak, semua bapak bagi. Bapak jaga kamu kerja siang malam. Kan bapak kalau tengok anak susah, mana sampai hati. Apa nak, semua bagi. Tapi hari ni bapak cuma nak satu je. Wahai anakku, bapak susah hari ni. Bapak cuma nak satu zarah daripada satu pahala kamu. Satu zarah pada satu pahala kamu. Maka kata anak dia, wahai ayahku, kamu dengan hidup kamu, aku dengan hidup aku. Wahai ayahku, kamu dengan hidup kamu, aku dengan hidup aku. Apa kata anak dia, isteri pun sama, minta-minta semua. Kata apa, minta kat mak ingat kat saya, mak sayang kat saya gini. Hari ni nak minta kat mak satu zarah pahala. Kata mak dia, kau dengan hidup kau, aku dengan hidup aku. Untuk minta satu zarah pahala pun begitu bernilai di akhirat nanti. Sebab tu dunia ni sebenarnya, bila tujuan kita berkeluarga ni ialah kita bawa agama dalam hidup kita, bawa perintah-perintah Allah. Macam ni isteri sentiasa bantu suami untuk dekat pada Allah. Tujuan suami supaya nak dekatkan diri isteri kepada Allah. Abdullah Rawaha, satu masa dia tengah sembahyang tahajud, setiap malam dia selalu menangis. Bila menangis, isteri dia akan duduk belakang dia dan mula menangis. Kata Abdullah Rawaha, wahai isteriku, kenapa kamu menangis? Kata isteri dia, wahai suamiku, aku menangis sebab kamu menangis. Apa dia? Maka isteri kata, wahai suamiku, aku terfikir di akhirat nanti kita akan lintas titian sirat. Di sirat,
bagaimana keadaan nasib kita. Tengok suami isteri dulu risau kehidupan akhirat dia. Untuk tuan-tuan sekalian, bawa keluarga kita pada perintah-perintah Allah. Satu orang wanita nama dia Kansar radhiyallahu anha. Dia ada 4 orang anak. 4 orang anak. Bila suami dia dah meninggal, tapi dia tahu walaupun suami dia dah meninggal, berjuang untuk agama, dia tahu mission keluarga ini ialah untuk bawa kepada Allah. Esok ada perjuangan agama, jihad di jalan Allah. Maka apa dia kata ke anak dia, wahai anak-anakku, mak apa kamu, bapak kamu, berjaga ayah kamu, dan mak tak rosakkan keturunan tak buat perkara tak baik, kamu anak yang suci begini-begini. Wahai anakku, mak nak kamu berjuang habis-habisan untuk agama. Bayangkan mak nak anak berjuang untuk agama, bila esok apa terjadi, 4 anak dia telah syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kansar radhiyallahu anha, dia telah bimbing anak. Bukan saya nak suruh kita korbankan anak kita mati, bukan itu maksud saya ialah bagaimana kita nak didik anak kita, keluarga kita dengan agama. Sebab apa seluruh dunia ini manusia sebenarnya apa yang mereka kurang ialah agama. Dia cari sana, dia pergi sini, dia ingat dia kurang duit, sebenarnya dia ingat dia kurang benda dunia, tapi sebenarnya dia kurang agama. Sebab tu bila satu orang lelaki, Amr bin Jamuh, dia ni tempang. Dia sekeluarga dapat Islam daripada isteri dan anak dia. Bila dia berjuang, tiba-tiba masa tu Nabi kata tak boleh, kamu ni tempang. Apa dia kata? Dia kata dekat Nabi, mula dia balik beritahu kat isteri, Nabi tak bagi pergi keluar je, tak bagi berjuang untuk agama. Kata isteri dia, aku rasa bukan Nabi tak bagi, tapi saya rasa abang seorang yang penakut. Dia cabar suami dia. Orang dulu kan, dia cabar untuk demi agama. Kemudian Amr bin Jamuh pergi, dan Nabi kata tak boleh. Kata Amr bin Jamuh, hai Rasulullah, aku nak berjalan dengan kaki aku yang tempang ini dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Rasulullah, aku nak jalan dengan kaki aku yang tempang.